Ada yang saya bawa, ada yang saya tak bawa. Kitab utama ialah kitab karangan Nasruddin Al-Albani. Sebab tu kita cerita sikit berkenaan dengan riwayat hidupnya. Sebab sifat solat Nabi ni, dia kalau di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan, saya dah pesan dekat Ismail beberapa naskah kitab ni. Kalau siapa nak beli, dan dia boleh dapatkan dalam harga at cost price, tak mahal kan? Tapi di Malaysia ada dalam bahasa Melayu. Cuma di Malaysia yang bahasa Melayu yang saya ada, dia hadis-hadis saja berkenaan dengan bacaan-bacaan tu, dia tak ada tanda baris. Jadi setengah orang dia tak suka. Tapi kalau kitabnya ni yang dalam bahasa Inggeris ni, tanda dia jelas. Kita kira penjelas dia pada setiap beberapa bacaan untuk kita edarkan. Jadi saya suka yang ni lah. Mengajar senang sikit. Okay. Kalau kita nak baca pun mudah. Okay. Dan kalau di Malaysia sebelum terkenal kitab ini, dia kitab Sifat Solat Nabi karangan Dr. T.M. Hasbi Siddiqi, orang Indonesia. Ada kitab kan. Tapi yang ni lebih baik lah. Cuma kalau ada kitab tu pun boleh kita jadikan rujukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sifat wuduk dan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut ayat ni tadi. Ayat apa tadi? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Dan diturunkan kepada kamu az-zikr, Quran, supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Okey. Jadi itu asas kita. Okay. Allah suruh kita solat, tapi dalam Quran dia tak sebut pun bagaimana kita nak solat. Adalah dia sebut di dalam Al-Quran beberapa perbuatan dalam solat. Apa perbuatan solat yang disebut dalam Quran? Dia sebut sujud, dia sebut rukuk, dia sebut diri kan. Okay. Tapi secara detail bagaimana mula sampai akhir tak disebut. Kalau kita nak cari duduk tahiyat tak ada apa dalam Quran. Sebab itu kita kata ditubayyana linnas. Rasulullah itu diminta supaya menerangkan kepada manusia ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Okey. Jadi solat merupakan ibadah terpenting dalam hidup seorang muslim, merupakan sesuatu yang diperjelas secara terperinci melalui lisan dan amali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan hadis sahih yang saya maksudkan yang selalu kita sebutlah, sallu kama raaitumuni usalli. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ni insya-Allah kita sempat sebut wuduk juga kan. Saya tak akan masuk bab solat ni. Kita cuba selesaikan bab wuduk. Kita sebut tadi, mula-mula kita cari dalam Quran dulu. Dalam Quran berkenaan dengan bab wuduk ni disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah, surah nombor bukan tanya. Nombor? No, not 6. Tu ayat 6. Surah nombor 5. Surah nombor 5 ayat 6. Okey, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tata cara wuduk dengan agak detail. Cuma juga diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, Quran ini dia berbeza kalau tuan baca Bible. Bible kalau tuan baca, ada beberapa perintah tapi tak pernah diterangkan bagaimana perintah itu. Tak diterangkan bagaimana perintah itu nak dilaksanakan. Tapi Quran ni salah satu keistimewaan dan menunjukkan bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan mukjizat Rasul sebab dia clear. Bila dia sebut puasa, dia beritahu bulan berapa puasa. Dia beritahu juga apa yang boleh kita buat waktu puasa. Bila kita mula puasa, kan uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Pada malam bulan puasa kita boleh bersama dengan isteri kita. Dia beritahu kita waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaitul abyadu minal qaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga beza benang putih dan benang hitam, iaitu waktu fajar. Dia ceritakan dengan jelas. Itu salah satu sifat Al-Quranul Karim. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita wuduk juga, dia ceritakan dengan jelas kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman.
idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bayn. Selesai ayat. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan solat, dia suruh apa dulu? Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Famsahu bi ru'usikum, dan sapu. Dia kata sapu apa? Bahasa Arab ru'usikum apa maksud? Kepala kamu. Macam wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki kamu sampai buku lagi, sampai kedua mata kaki. Jelas Allah sebut. Cuma satu, dia mesti dilakukan dalam tertib seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran. Tertib itu perlu diikuti. Yang kedua, dilakukan dalam masa yang sama tanpa tempoh yang terlalu panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Apa maksudnya? Tak apalah, aku basuh tangan dulu. Sagi duduk, Ustaz. Kumok pula. Sagi duduk, Ustaz. Ya. Atau kita buat semua. Kaki segan, sagi kanan semua buat. Dia mesti berterusan. Kalau ada kadar pun kadar penangguhan yang memadai ya. Contohnya apa? Kalau masjid kampung, kita dah basuh semua kan? Kadang-kadang setengah masjid kampung ni tempat wuduk dia agak jauh dengan tangga nak masuk masjid, kan? Jadi dia kata lagi pasyak, dia tak mau, dia nak tangguh. Dia ada buyung dekat, orang tahu panggil buyung lah, dekat tangga masjid tu untuk dia basuh kaki. Jadi dia kata dia dah habis semua, dia nak jalan, dia nak naik tangga masjid baru dia nak basuh kaki. Itu memadai lah, boleh lah, diterima lah. Tapi kalau basuh dulu sehari 3 jam ni baru basuh kaki, dia mesti berterusan. Kalau begitu tak, tempoh yang tak terlalu panjang. Ayat kena tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut ni sebab dia tak tercapai maksud dalam bahasa Melayu. Kalau terjemahan, dia tak tercapai maksud. Ayat itu dia merebut berkenaan dengan perbuatan membasuh dan menyapu. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Ghusl, basuh kan? Tapi bila dia kata wamsahu bi ru'usikum, amsah tu dia bukan basuh, dia sapu. Okey, sapu. Jadi perbuatan menyapu itu merujuk kepada ru'usikum, kepala kamu saja. Bila dia sama dengan wa arjulakum ilal ka'bayn, dia masuk balik kepada membasuh. Saya sebut tu sebab dalam bahasa Melayu kalau kita terjemahkan tak tercapai maksudnya. Menyapu itu merujuk kepada kepala saja. Okay. Now, itu asasnya. Now, tuan-tuan dan puan-puan,